Okey, kali ni kita nak cover topik tentang titik pegun. Titik pegun pada garis lengkung. Kita harapkan haja rumah yang saya beri tu disiapkan. Okey, sebab itu knowledge to key memang agak penting untuk peperiksaan dan mungkin juga akan digunakan di dalam section yang lain ni. Okey, titik pegun. Titik pegun ni ada beberapa jenis. Yang mula sekali saya nak tunjukkan kat sini ialah titik pusingan. Okey, titik pusingan tu berada di sini. Titik pusingan. Ini dinamakan sebagai titik pusingan. Okey. Jadi titik pegun ni nama umum dia. Nama titik pegun ni dia berlaku apabila dy dx bersamaan kosong, bersamaan dengan sifar. Nah, itu dipanggil sebagai titik pegun untuk garis lengkung lah. Untuk garis lengkung dia bertukar. Contohnya di sebelah kiri ni tengok Di sebelah kiri ni, bahagian belah kiri dia bersifat negatif. Negatif. Kemudian dia dia meningkat jadi kosong, kemudian jadi positif. Dia berubah kecerunan daripada negatif kepada positif. Okey. Ini titik pusingan yang dikenali sebagai titik minima, titik minimum. Okey. Jadi titik pegun ni saya katakan bahawa dia dy dx sama kosong. Dan itu nama secara generalnya. Yang selalu kita guna adalah titik pusingan. Yang selalu kita guna dalam exam lah. Titik pusingan. Dalam titik pusingan ni ada dua, titik minimum dan titik maksimum. Okey. Untuk titik maksimum ni dia bergerak daripada belah kiri ni, daripada nilai positif, kemudian dia berkurang menjadi sifar, kemudian dia menjadi negatif. Okey. Jadi ini dia karakteristik untuk dy dx, untuk fungsi kecerunan bagi garis lengkung apabila dia menjadi titik minimum dan titik maksimum. Ingat bentuk untuk satu titik minimum, dia mesti muka dia dikatakan sebagai muka senyum ataupun smiley face. Smiley face ni maksud dia bentuk dia macam ni lah. Ingat ini macam muka orang ni, macam muka orang senyum. Okey, macam muka mulut senyum Ini pula dipanggil sebagai muka masam. Guna dakwah lain. Muka senyum. Muka senyum. Ini pula muka masam. Muka sedih. Bolehlah. Muka sedih, muka masam bolehlah. Okey. Muka senyum dan muka masam. Kalau muka senyum ni maknanya dia ada titik minimum. Dia bergerak daripada kecerunan dia daripada negatif menjadi positif. Muka sedih ni pula dia kecerunan dia berubah daripada positif menjadi sifar dan kemudian menjadi negatif. Okey, saya dah ada buat contoh dekat Desmos. Boleh klik sini, kita boleh tengok contoh dia. Okey, ini dia. Ini fungsi muka sedih. Cuba tengok Sekarang ni dia punya garisan tangent dia berada betul-betul di atas pada titik maksima. Titik maksimum dia apa dia? Koordinat dia dah tunjuk di sini, iaitu 3, 2,5. Apabila x bersamaan 3, maka nilai dia berada pada nilai maksimum. Nilai maksimum untuk y apa dia? Iaitu 2.5 ataupun 2,5. Okey. Saya boleh drag titik ni. Okey, untuk tengok bagaimana dia berubah daripada nilai positif. Cuba juga tengok di sini Di sini tempat arrow saya bulatkan ni. Itu nilai kecerunan 5/2 sekarang ni. Kalau saya drag kat sini, okey, dia punya kecerunan dia menjadi lebih besar. Ataupun kalau saya letak dalam bentuk perpuluhan, kita nampak 4.2. Lagi saya drag ke kiri, dia lagi besar nilai kecerunan ni. Ini 5.
Saya drag ke kanan, nilai jadi lebih kecil, jadi 2.6, kecil lagi jadi 1.3, kecil lagi 0.3, 0.1, jadi sifar terus, jadi kosong. Okey. Pada titik 3, 2.5. Okey. Dan bila saya drag lagi ke kanan, dia jadi negatif lah. Dan jadi lebih negatif dan lebih negatif. Ini dia punya karakteristik untuk titik maksimum. Okey. Nanti boleh klik pada link tu untuk main-main graf ni. Tengok sendiri secara visualnya. Okey, kalaulah saya tukarkan fungsi ni. Fungsi ni sekarang ni perkali kepada x kuasa 2, iaitu negatif, nombor negatif. Kalau saya padamkan negatif ni, dia jadi positif, dia akan jadi satu garis lengkung muka senyum, bukan muka sedih dah. Okey. Bila positif saja perkali pada x kuasa 2 ni, dia akan jadi muka senyum. Kalau negatif saja, dia akan jadi muka sedih. Okey, saya boleh drag sekali lagi. Value garisan tangent ni. Nilai minima dia apabila x bersamaan dengan tolak 3. Tengok koordinat sini ya. Bila x tolak 3, lengkung tu berada pada nilai minimum. Apa itu nilai minimum? Iaitu negatif 6.5, iaitu nilai y. Nilai minimum bagi y ialah negatif 6.5. Okey, cuba saya drag ke kiri. Dan tengok juga nilai kecurunan seketika untuk garis lengkung ni. Negatif 4 sekarang ni. Kalau saya drag lagi ke kiri, oh dah habis dah. Sekejap, saya kena tukarkan nilai dia. Macam mana nak tukar? Katakanlah saya letak nilai 10. Sini ke 10. Okey. Okey, kalau saya drag, tengok nilai kecurunan dia, kecurunan seketika negatif 4.4. Lagi ke kiri dia lagi jadi lebih negatif. Saya drag ke kanan, dia menjadi lebih dia mungkin meningkat. Nilai kecurunan meningkat, jadi negatif 2 dah. Saya drag lagi, negatif 1.5, negatif 1 dah. Saya drag lagi, dia bertukar menjadi kosong. Saya drag ke kanan lagi, dia akan jadi positif dah. Jadi 1.2, 1.8. Lagi saya drag ke kanan, dia jadi lebih besar kecurunan dia. Okey, boleh faham? Faham, Igu. Okay, good. Pastikan faham sebab nanti kita nak buat latihan based on this. Alright. So, itu ialah titik pusingan dan lebih kenali sebagai titik minimum dan titik maksimum. Ada apa-apa soalan? Okey, kita pergi ke slide kedua, slide seterusnya. Lagi tentang titik pegun. Okey, kalau tadi ni ini untuk hubungan kuadratik. Ini untuk garis lengkung kuadratik Garis lengkung kuadratik. Kuadratik ni apa? Kuadratik ni maksudnya dia ada x kuasa 2. X kuasa 2 dan seterusnya. Itu dinamakan garis lengkung kuadratik lah. Yang ini kita panggil dia sebagai polinomial. Okey, sebab dia ada x kuasa 3. X kuasa 3, X kuasa 4, X kuasa 5 dan seterusnya dia panggil sebagai polinomial lah. Sebenarnya kuadratik pun polinomial juga. Tapi kuadratik ni polinomial dengan kuasa 2. Dan kuasa 3, kuasa 4 dia tidak dipanggil sebagai kuadratik. Alright. Di sini pun ada juga titik pegun di mana dy dx-nya kosong. Okey. Dy dx bersamaan kosong jadi titik pegun. Kita tengok dekat mana? Dekat sini. Sini dan sini. So macam tadi juga, ini lebih dikenali sebagai titik minimum ataupun titik pusingan lah. Titik pusingan. Ini titik maksimum. Ini juga titik maksimum dan ini titik minimum.
Tengok dia punya kecurunan dia. Kecurunan dia dy dx negatif kat sini. Kemudian dia bertukar menjadi positif. Dia bertukar menjadi negatif semula. Kalau di sini pula dia punya dy dx, dia bermula dengan positif. Dia jadi negatif. Kemudian bertukar menjadi positif semula. So ini ciri-ciri titik pusingan yang dikenali sebagai titik minimum dan maksimum. Ada lagi satu graf saya letak di sini dalam Desmos. Tengok macam mana rupa dia. Ini dia. Ini untuk fungsi polinomial dengan pekali dia. Cuba tengok pekali sini 1/3, iaitu nilai positif. Bentuknya sebegini. Sekarang ni dia titik tangent, garisan tangent dia berada pada titik maksima. Alright. So titik maksima dia sekarang ni nilai dia tolak 1. Dia punya koordinat tolak 1, tolak 1/3 lah. Tolak 0.333 kat sini. Okey. So kita katakan nilai maksimum dia ialah tolak 3.33 pada x bersama negatif 1. Okey, saya drag ke kiri, dia akan jadi negatif, jadi positif kecurunan dia. Tengok sini Itu kecurunan positif 5. Lagi ke kanan dia jadi lebih besar kecurunan dia. Dan lebih besar 26, 28 nampak tu. Kemudian saya drag ke kanan, dia akan jadi sifar, kemudian dia akan bertukar jadi negatif. Okey. Dia jadi lebih negatif. Kemudian dia akan jadi kurang negatif pula. Dan dia menghampiri kosong. Dan dia akan menjadi kosong pada titik minima. Kemudian dia akan jadi positif semula dan kecurunan dia menjadi lebih besar dan lebih besar. Saya boleh ada play button kat sini. Saya tekan play button tu, dia akan sendiri bergerak. Okey, nampak tu. Itu dia punya ni. Hayunan garis tangent dia. Garisan tangent dia berhayun macam tu. Alright, kita stop playing. Okey, saya boleh tukarkan pekali kepada x kuasa 3 ni kepada nilai negatif. Tengok macam mana perubahan kepada garis lengkung tu. Tengok betul-betul. Saya tukar jadi negatif. Tok. Alamak. Tukar negatif dia jadi tak apa nak deskriptif sangat. Sekejap, saya tukar lain lagi. Saya tukar 4. Okey tak? Ini okey lah sikit. Tapi still tak bagus. Saya tukar jadi negatif 1, okey tak? Ni okey sikit. Cuba tengok. Saya tukar negatif dia punya lengkung dia macam inverse. Okey, di sini pun sama juga. Ni titik positif sampai kat sini. Saya tak dapat nak zoom ke betul kat situ. Dan pada titik minima dia dekat sini. Okey, nanti ada peluang masa boleh main dengan garis lengkung ni. Okay, there you go. Itu dia titik pegun, titik pusingan, iaitu titik minimum dan titik maksimum. Cuba ingat ya. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, tak ada Tak ada juga. Tak ada juga. Okay, good. Okay, ini satu lagi berikutnya, satu lagi titik pegun. Tapi ini tidak dinamakan sebagai titik pusingan. Ini dinamakan sebagai titik lengkuk balas. Titik lengkuk balas. Okey. Dy dx masih lagi bersamaan kosong. Di mana tu? Lebih kurang di sinilah. Di sini dia namakan sebagai titik lengkuk balas. Tunjuk kat situlah lengkuk balas. Juga kat sini. Dia tak ada nilai maksima atau minima di sini. Dia tak ada titik minima, tak ada titik maksima. Kenapa? Kerana dia punya kecurunan dia berubah daripada negatif. Dia terus negatif, dia jadi sifar di sini. Okey. Ni dy dx Dia jadi dy dx bersama kosong. Kemudian bila kita drag ke kanan, dia jadi negatif semula. Dia tidak bertukar menjadi positif langsung. Dia hanya sekejap saja dia jadi sifar. Dy dx nya dari negatif
tukar jadi sifar sekejap, kemudian jadi negatif semula. Serupa juga dengan contoh sebelah kanan dia. dy dx dia positif. Kecuali dekat sini. Dy dx menjadi sifar sekejap. Kemudian dia akan jadi positif semula. Itu dinamakan titik lengkuk balas. Ada contoh juga saya letakkan di sini. Ni dia. Alright. Cuba tengok. Ini fungsi 1/9 X kuasa 3. Polinomial. Keturunan dia positif kat sini. 4.56. Saya bawa dari kiri, keturunan dia berkurang. Jadi 3 dah. Jadi 2. Kalau letak bentuk keturunan dalam pecahan, susah nak figure out. Tak apa, kita bubuhkan biar letak dalam bentuk titik perpuluhan. Dalam nombor perpuluhan. Okay. Dia menjadi lebih kecil, dia punya keturunan dia. Lebih kecil dan lebih kecil. 0.75, 0.8, 0.4, 0.2. Dan akhirnya dia menjadi... ini dah jadi kecil sangat dah. Akhirnya dia jadi sifar. Dia jadi kosong. Okay. Kalau saya set drag ke kanan, dia tak jadi negatif. Dia akan jadi positif semula. Itulah dia punya karakteristik untuk titik lengkuk balas. Alright. Ini dia punya perkali dia positif. Kalau saya tukar jadi negatif, dia punya bentuk garis lengkung ni di inverse. Jadi macam tu. Nampak? Sama juga, serupa juga daripada keturunan negatif kat sini. Dia menghampiri kosong. Keturunan dia menghampiri kosong. Okey, dah dekat dengan kosong sangat dah tu. Dekat dah dengan kosong. Dekat dah, akhirnya jadi kosong. Keturunan jadi kosong. Drag lagi ke kanan, dia jadi negatif semula. Dan jadi lebih dan lebih negatif. Begitulah seterusnya. Saya boleh play button kat sini. Tengok macam mana garisan tangent dia menari. Alright, stop play. Jadi itulah dia karakteristik untuk titik lengkuk balas. Okey, ada apa-apa ada apa-apa soalan? Tak ada lagi cikgu. Okey, good. Kita nak tengok contoh Contoh soalan. Allahu Akbar. Dia beri lengkung. Dia beri satu lengkung polinomial sini. Y bersama dengan X kuasa 3 tolak 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 11. Okey. Cari koordinat titik pusingan bagi garis lengkung tu. Dia suruh cari titik pusingan. Titik pusingan. Step dia, cara nak buat macam mana? Mula-mula kita cari dy dx dulu. Kita bezakan persamaan polinomial ni. Jadilah 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9. Okey. Kemudian kita kata apa? Pada titik pusingan dy dx bersamaan kosong. Jadi kita letakkanlah fungsi kecurunan tadi tu, fungsi kecurunan iaitu 3x kuasa 2 tolak 6x tolak 9 bersamaan kosong. Okey. Untuk persamaan kuadratik ni, ini persamaan kuadratik lah. Kita boleh bagikan dengan 3 sebab kita nak permudahkan. Bahagikan dengan 3 di kedua-dua belah. Di kedua-dua belah kiri dan kanan tanda sama juga ni. Dia jadi x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 bersamaan kosong. Okey. Kalau kita nak cari titik pusingan, macam mana nak langkah seterusnya? Kita perlu selesaikan persamaan kuadratik ni. Macam mana nak selesaikan? Ada beberapa cara lah. Satu dia pemfakturan. Pemfakturan. Ini cara yang paling baik lah. Pemfakturan ada cara yang paling baik.
Kalau pemfakturan tak boleh, bolehlah kita gunakan formula kuadratik, rumus kuadratik dan juga penyempurnaan kuasa 2. Okey, ini 3 cara untuk mencari punca untuk menyelesaikan persamaan kuadratik. Tapi bukanlah semua persamaan kuadratik ni boleh dicari puncanya. Bukanlah semuanya boleh diselesaikan. Ada yang tak boleh diselesaikan, tapi itu bukan dalam skop SPM. Okey. Yang ini kita boleh fakturkan. Mudah saja sebenarnya. Okey, jadi X ini product of fruits, POR. Product of fruit dia 3. Maknanya mestilah 1 darab 3. 3 darab 1. Dan dia punya sum of root, hasil campur punca. Ini hasil darab punca negatif 3. Hasil campur punca negatif 2. Jadi tentulah 3 ni negatif dan 1 ni positif. Okey. Bermakna X adalah bersama dengan 3. Ini satu punca dia. Dan satu lagi ialah X bersama dengan tolak 1. Ini 2 punca dia. Tapi dia minta titik, cari koordinat titik pusingan tu. Jadi kita baru dapat koordinat X saja. X3 dan X bersama dengan negatif 1. Jadi kita letakkan, apabila X sama 1, bila X bersama dengan 3, tak macam ni. Bila X bersama dengan 3, Y bersama dengan berapa? Kita bubuh balik dalam polinomial tadi tu. 3 kuasa 3 tolak 3 darab dengan 3 kuasa 2 tolak 9 darab 3 tambah 11. Alright. 3 kuasa 3 bersama dengan 27. Ini pun sebenarnya 3 kuasa 3 juga. Sebab 3 darab 3 kuasa 2. Jadi 3 kuasa 3 bersama dengan 27 juga. Jadi 2 ni 27 tolak 27 dia kosong. Okey. Dan sini 9 darab 3, negatif 9 darab 3 jadi negatif 27. Negatif 27 tambah 11 jadi negatif 7 tambah 11 jadi berapa? Negatif 16 kan? Negatif 16. Okey. Negatif 16. Jadi satu titik pusingan salah satunya adalah 3 negatif 16. Okey, kita cari satu lagi. Okey. X bersama dengan negatif 1. Negatif 16 lah. Negatif 1. Negatif 1. Y bersama dengan berapa? Y bersama dengan negatif 1 kuasa 3. Tolak 3 darab negatif 1 kuasa 2. Tolak 9 darab negatif 1 tambah 11. Okey, bersama dengan berapa ni? Negatif 1 tolak 3 tambah 9 tambah 11 bersamaan dengan 20 tolak 4 jadi 16. Maknanya satu lagi titik pusingan ialah tolak 1 dan 16. Tak apalah, kita bubuh katakan titik pusingan ialah titik pusingan ialah apa dia? 3 negatif 16 dan tolak 1 16. Jadi dapatlah kita 2 titik pusingan. Okey, settle dah soalan A. Ada apa-apa soalan tak? Cikgu. Ya. Yang X sama dengan negatif 1. Ya. Yang part negatif 3 darab negatif 1 kuasa 2. Dapat positif 3 kan? Tak, sebab negatif 1 kuasa 2 jadi 1. Jadi positif. Okay. Dapat. Darab dengan negatif 3 jadi negatif 3 lah. Okey, itu kena watch out juga. Sebab saya pun kerap juga buat silap macam tu. Okey, kesilapan ni satu yang natural lah. Kita semua buat kesilapan macam tu. Kita nak mengelak daripada buat kesilapan tu agak mustahil. Tapi kita boleh cuba untuk mengurangkan. Mistake tu. Okey, dah settle dah soalan A. Tengok soalan B pula.
tentukan sama ada setiap titik pusingan itu ialah titik maksimum atau minimum. Okey. Alright. Cara yang kita guna untuk kali ni, okey, nanti kita akan belajar cara lain. Tapi untuk kali ni kita belajar cara yang manualnya dulu. Saya nak asingkan sekejap. Okey. Bubuh ink lain lah pula. Biru lah pula. Macam mana? Kita akan inspect nilai X dan Y. Nilai X dan dy dx, sorry. Nilai X, kita buat jadual satu. Kita tengok nilai dy dan dx dia. Okey. Kita buat macam tadilah. Kita bergerak dari kiri. Daripada, okey, kita cuba tengok nilai -1 dan 3 ni untuk nilai X. Kita cuba ambil di belah kiri -1 tu. Mungkin kita ambil nilai apa? -2 lah. -2. -1. Kemudian kosong. Kosong bolehlah bubuh. Kemudian kita cek nilai X sama dengan 2. Okey, 3 ni titik pusingan satu lagi dan kita tengok 4. Selepas 3 Okey. Ini -1 dan 3 ni kita punya target. Waktu ini dy dx-nya bersama dengan kosong. Okey. Dy dx bersama dengan sifar, kosong, dua-duanya kosong. Tetapi di sebelah kiri dan sebelah kanan kepada titik pusingan tu, adakah dia dy dx tu negatif atau positif? Itu kita nak cari. Alright. Sekarang apabila x sama 2. Okey, kita letak sini. X sama -2. Dy dx jadi berapa? Kita letakkan dalam persamaan fungsi keturunan tadi tu. 3 -2 kuasa 2 tolak 6 -2 tolak 9. Okey, kita tengok sama dia negatif positif. Tak perlu cari nilai yang exact dia. Okey, ini jadi 4 darab 3 jadi 12. 12 ini jadi 12 juga, tolak 9. Okey, ini nilainya positif. Positif. Okey, jadi kita letak kat sini sebagai positif. Okey, kalau X sama dengan kosong, dy dx jadi berapa? Okey, 3 kosong kuasa 2, tolak 6 darab kosong, tolak 9. Dia jadi negatif lah. Sebab yang darab kosong ni semuanya kosong lah. Ini kosong, ini kosong. Tinggal -9 tu saja. So, negatif. Jadi kita update sini sebagai negatif. Kalaulah ini dia bergerak daripada positif, dia jadi sifar, kemudian jadi negatif. Bermakna titik ini jadi titik apa? Maksima ke jadi minimum? Maksimum. Maksimum, betul. Okey, kita tengok belah X sama 2. Jadi dy dx saja berapa? 3 darab 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. Tolak 6 darab 2. Tolak 9. Okey, bersama dengan apa? 2 kuasa 2 jadi 4. 4 darab 3 jadi 12. 12 tolak 12. Tolak 9. Okey. So, dia jadi negatif lah. Sebab 12 tolak 12 jadi kosong. Dia jadi negatif. So, ini negatif. Kemudian bila X sama dengan 3, dia jadi sifar. X sama dengan 4 lah jadi apa? X bersama dengan 4. Dy dx jadi 3. 4 kuasa 2. Tolak 6 darab 4. Tolak 9. 4 kuasa 2 jadi 16. 16 darab 3 jadi berapa ni? Besar nombor ni. Mana kalkulator? Okey. 16 darab 3. Silap. Darab 3. 48. Besar nombor dia. 48. Tolak 24. Tolak 9. Jadi positif. Tak payah cari nilai pun tak apa. Positif. Bermakna dia punya keturunan dia bertukar dari sini jadi negatif, jadi sifar, dia jadi positif. Jadi ini titik ni maksimum ke minimum?
minima cikgu. Ya, minimum. Okey, jadi dia punya conclusion dia, kita letak kat sini, ruang dah nak habis. Negatif 1, 16 ialah titik maksimum. Dan 3 tolak 16 ialah titik minimum. Okey. Jadi ni dia cara kita nak cari nombor 1 titik pusingan. Nombor 2 kita nak cari titik minimum dan titik maksimum. Okey. Ini cara yang raw dia, cara yang asal. Nanti kita akan guna cara yang lebih baik, menggunakan pembezaan terbitan kedua. Okey, kita dah belajar dah kan pembezaan terbitan kedua. Jadi peringkat kedua, pembezaan peringkat kedua, kita akan gunakan pembezaan peringkat kedua kemudian untuk menentukan sama ada itu titik maksimum ataupun minimum. Buat masa ni kita hanya kenal pasti bentuk garis lengkuk tu. Dia berubah dari positif jadi sifar jadi negatif, ataupun dari negatif jadi sifar kemudian jadi positif. Itu caranya untuk kita kenali sama ada titik maksimum ataupun minimum. Okey, ada apa-apa soalan di sini? Cuba faham betul-betul nanti nak buat latihan ni. Okey, tak ada lah tu Hopefully boleh faham lah. Faham cikgu. Okey, good. Contoh seterusnya. Ada 2 contoh. Ini polinomial, cuba tengok ni. Polinomial. Ini ada kuasa 3, ini ada kuasa 4. Nanti dalam Desmos tu boleh tengok macam mana bentuk fungsi kuasa 4 ni. Polinomial kuasa 4 ni, tengok macam mana bentuk dia. Bentuk dia boleh pelik sikit pelik sikit. Alright now. Cari titik-titik pegun bagi setiap lengkung berikut dan tentukan sifat setiap titik pegun itu. Tentukan sifat dia. Okay, alright. A. Y bersama dengan 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 5. Step yang paling mula sekali, of course, kita bezakan dia. Dy dx. Cari dy dx. Iaitu 6x kuasa 2. Saya harap semua dah cekak buat pembezaan. Tambah 6x tolak 12. Alright. Pada titik pegun, dy dx bersama dengan kosong. Jadi 6 kuasa 2 tolak 6x tolak 12 bersama dengan kosong. Kita boleh permudahkan, kita bahagi dengan 6. Sebab dia yang perkali 6 untuk x kuasa 2, 6 perkali untuk x negatif 6, dan juga pintasan y dia negatif 12. Bagikanlah dengan 6. Dia jadi x kuasa 2 tolak x tolak 2 bersama dengan kosong. Ini pun kita boleh buat pemfaktoran. Ya, boleh buat. Okey. Sama kosong. Jadi x kuasa 2 ni x dengan x lah. Kemudian hasil darab punca negatif 2 bermakna ada 2 dan 1. Mana satu negatif, mana satu positif. Ini kita kena tengok hasil campur punca pula. Hasil punca ni negatif 1. Bermakna tentulah 2 ni negatif dan 1 ni positif. Alright. So kita dah tahu dah. X bersama dengan 2, satu lagi x ya. X sama tolak 1. Okey. Bila x sama dengan 2, cari nilai y dia. Macam biasalah. Ini panjang lah. Ini sebab polinomial kuasa 3. 2 kuasa 2 kuasa 3. 2 darab 2 kuasa 3. Tambah 3, 2 kuasa 2. Tolak 12 darab 2. Tambah 5. Sekejap saya buat kat sebenarnya, saya tak mau ambil ruang sebelah kanan. Kita letak di sinilah. Ya Allah. Y bersama dengan 2 kuasa 3 tambah 3
2 kuasa 2 tolak 12, 2 tambah 5. Okey, bersama dengan 2 kuasa 3, 8. 8 darab 2 jadi 16. 4 darab 3 jadi 12. Harap-harap tak buat silap. Okey, insyaAllah betul. Tolak 24 tambah 5. Alright, so jadi 12, 4. 4 sekejap 4 jadi 9 lah kan. Betul lah tu 9 you. 9 okey, alright. Ya, nanti nak check juga. Oh, Masya Allah, ada silap. Saya ada buat silap satu. Okey, ini positif, saya tertukar jadi negatif. Silap. Okey, ini semua saya kena tukar ni. Allahu Akbar. Kenapa ni? Allahu Akbar. Ya. Alright. Saya kena delete sekejap. Tak betul lah. Itu positif tu. Jadi sini pun positif. Jadi sini tukarlah jadi positif dan sini tukar jadi negatif. Baru betul. Okey, jadi X bersama dengan negatif 2. Satu lagi X bersama dengan 1. Okey, bila X sama dengan negatif 2, jadi Y bersama dengan 3 tambah 3 negatif 2 kuasa 2 tolak 12 darab dengan 2 tambah 5. Okey, negatif 2 kuasa 3 bersama negatif 8 darab 2 negatif 16. Negatif 2 kuasa 2 jadi 2, positif 2. Campur 3 jadi darab 3 jadi 12. Ini tolak 24 tambah 5. Okey, saya kena guna kalkulator lah, takut buat silap. Negatif 16. Guna kalkulator pun kadang-kadang buat silap juga. Tambah 12. Tengok. 12. Tolak 24. Betul kot insyaAllah. Tolak 24. Tambah 5. Betul ke ni? Tolak 23. Ada silap mana-mana lagi tak? Ada lagi silap. Masya Allah, tengok tu. Ada lagi silap. Macam itulah. Ini negatif 2. Ada lagi silap. Okey, jadi ini jadi campur lah. Yang lain betul kot. Okey. Negatif 16. Tambah 12 tambah 24 tambah 5 25. Harap ini betul lah. 25. Jadi salah satu titik pegun ialah tolak 2 25. Sekarang kita tengok pula bila X sama 1. Jadi Y bersama dengan 2 1 kuasa 3 tambah 3 1 kuasa 2 tolak 12 1 tambah 5 2 tambah 3 tolak 12 tambah 5 5 10 tolak 2 lah kan. Betul. Jadi 1 jadi titik pegun dia ada 2 lah. Titik-titik pegun ialah okey, itu lepas ni. Tolak 2, 25 dan 1 tolak 2. Alright. Okey, boleh faham so far? Faham Igu? Okay. Okey, kurang kita nak cari pula. Kita nak cari pula sama ada dia titik maksimum ke minimum.
Jadi kita boleh guna cara tadilah. Kira. Okey, kira. Tapi dia punya step dia panjang. Kita kena satu persatu. Tapi itulah proses yang kita perlu go through. Tapi buat masa ni saya ingat saya nak buat shortcut sekejap sebab saya nak tunjuk contoh B ni. Kalau lah kita tengok pada koordinat dia negatif 2, 25 dan 1, negatif 2, saya percaya dia punya bentuk macam ni. Jadi ini titik negatif 2, 25 dan ini pula titik 1, negatif 2. Jadi tentulah negatif 2, 25 ni titik maksimum. Dan 1, negatif 2 pula titik minimum. Kadang-kadang kita boleh main lakar saja graf ni untuk kita tengok sama ada itu titik minimum ataupun titik maksimum. Tetapi apabila kita jawab soalan exam, kita buat yang graf macam tadi tu. Kita buat method ini. Okey, untuk menunjukkan sama ada dia minimum atau maksimum. Tetapi dalam exam SPM yang betul, dia tak ada pun menggunakan teknik ini. Tidak ada. Tak pernah saya jumpa lagi lah. Dia selalunya menggunakan pembezaan peringkat kedua. Alright. Tapi ini pun satu cara juga untuk menilai sama ada titik maksimum dan minimum. Tetapi bukan dia, it doesn't work all the time. Dia tidak tepat 100%. Okey, ada apa soalan sebelum saya masuk contoh B? Tarik. Okey, contoh B ni dia susah sikit. Sekejap. Saya nak pergi balik. Duplicate. Okey, tengok contoh B. Contoh B ni dia susah sikit ya. Sebab dia kuasa 4 tu, dia jadi susah tu. Okay, B. Y bersama dengan X kuasa 4 tolak 4X kuasa 3 tambah 1. Jadi dy dx macam biasa kita cari dy dx dulu. 4X kuasa 3, jangan buat silap lagi Fikri. 12X kuasa 2 tambah 1. Okey. Alright. Nampak gaya dia jadi sukar lah. Mana dah campur 1, tak ada 1 sini. Allahu Akbar. 1 tak ada situ sebab 1 bila bezakan jadi kosong. Alright. Jadi dia boleh difaktorkan. Kita boleh bawa keluar 4X kuasa 2. Jadi dalam ni jadi tinggal X tolak 3. Okey, siapa boleh ikut pemfaktoran saya ni? Ada apa-apa nak tanya tak pasal pemfaktoran tu? Boleh ikut. Sebab kita tengok faktor sepunya kita bawa keluar saja. Alright, good. Okey, dari sini pada titik pegun dy dx bersama dengan kosong. Jadi 4x kuasa 2 x tolak 3 bersama dengan kosong. Bermakna x adalah bersama dengan kosong dan juga x bersama dengan 3. Okey, pemfaktoran ni dia senang sikit cari punca dia. Sebab apa? Sebab sama ada 4x kuasa 2 bersama dengan kosong. Kalau 4x kuasa 2 bersama dengan kosong, maknanya x bersama dengan kosong lah. Ataupun x tolak 3 yang bersama dengan kosong. Bermakna x bersama dengan 3. Jadi ada 2 titik pegun juga. Ya Allah. Okey. Kalau x bersama dengan kosong, y bersama dengan 0 kuasa 4 tolak 4 kuasa 0, 4 darab 0 kuasa 3 tambah 1 bersama dengan 1 lah. Dan x bersama dengan 3 pula, y bersama dengan 3 kuasa 4 tolak 4 3 kuasa 3 tambah 1. 3 kuasa 4 81, 36 tambah 1. Oh, jadi apa ni?
Ini 36 kan? Betul, 36. Ini 81 betul. Alright. 81 tolak 36 tambah 1. 46. Bersama 46. Jadi titik pegonnya titik pegon ialah 01 dan 146. Betul ke? Ada silap mana-mana ke? Yang X bersamaan 3 tu salah cikgu nilai tu. X apa? Ya ke? Saya dapat negatif 26. Negatif 26? Negatif 26 Cikgu, negatif 4 darab 3 kuasa 3 tu. Negatif 4 darab 3 kuasa 3. Oh ya, 3 kuasa Negatif. 3 betul juga. Bukan 36 Negatif 108. Negatif 18. I see. Thank you. Jadi apa negatif 26? Okay. Thank you. Alright. Jadi kita buat table. Table tadi. Kita cari nilai-nilai kosong. Okey. Tapi dia ada kosong dan satu. Jadi kita ambil setengah kat sini. Sini ambil negatif 1. Ambil 2 sini. Boleh kot. Alright. Jadi kita tengok X bersama dengan negatif 1. Dy dx jadi berapa? Dy dx jadi 4 negatif 1 kuasa 3 tolak 12 negatif 1 kuasa 2. Negatif 4 tolak 12 jadi negatif. Jadi ini negatif. Ini kosong. Kalau setengah betul ke ni? Risau buat silap lagi ni. Betul lah. 4 1/2 kuasa 3 tolak 12 1/2 kuasa 2. Jadi berapa? Ini jadi setengah tolak 3 24 tolak 3. Jadi negatif juga tu. Jadi negatif juga. Tengok tu. Jadi negatif juga. Ini pun negatif, tengok. Dia tidak bertukar negatif jadi positif, tapi negatif jadi negatif balik. Okey, ini jadi sifar X sama 0. Dy dx X sama 0 lah. X sama dengan 2, sorry. X bersama dengan 2. X bersama dengan 2. Dy dx jadi 4 2 darab 3 2 kuasa 3 tolak 12 2 kuasa 2. 2 kuasa 3 jadi 8. 8 darab 4 jadi 32. Tolak sekejap, betul ke ni? 8 16 32. Apalah, saya silap lagi ni. Ini 3 ni, masya-Allah. 3 dah silap lah. Banyak betul silap tak boleh lah. 2 kosong 2. Ambil 2, jangan ambil 2. Satu, okey, 3, 4 lah sini. Ambil 4. Ini bukan kosong lah. Ini kosong. Kalau X bersama 1 apa? Kalau X sama dengan 1, dy dx, ini proses dia panjang
4 tolak 12. Jadi negatif juga. Kalau bersama dengan 4 pula, X bersama dengan 4, jadi apa? Dy dx bersama dengan 4 darab 4 kuasa 3 tolak 12 4 kuasa 2. Guna kalkulator lah. Ini 4 kuasa 4 lah. 4 kuasa 4 samaan dengan 256 tolak 12 darab 16 positif. Ini menjadi positif. Ini positif. Okey. Okey, kita tengok balik Kalau kita tengok bentuk curve dia, dia negatif. Kemudian jadi sifar, jadi negatif balik. Ini masih lagi negatif, jadi sifar, jadi positif. Alright, so sekarang ni koordinat 01 ni titik apa dia? Ialah titik apa? Titik lengkok balas. Titik lengkok balas, kemudian 3 negatif 26 ialah titik apa? Titik minima je. Minimum. Macam itu cara dia. Panjang panjang dia punya cara dia. Okey. Alright, kita ada latihan. Kalau kita nak buat kat sini, dia akan ambil masa yang panjang. Sekejap apa saya nak buat. Alright. Apa kata kita buat soalan nombor 2? Soalan nombor 2 saja. Nombor 1 tu buat kat rumah. Buat. Sekejap Duplicate slide. Allah, saya punya mouse. Alright, ini. Okey, buat soalan nombor 2 saja. Kita cari A dulu, dy dx dulu. Okey, ini kita kena guna rumus hasil darab dan juga rumus rantai. Petua hasil darab dan petua rantai. Siapa dapat soalan A, tolong bagi tahu saya.
Cikgu. Ya. Saya dapat dalam kurungan X tolak 2 kuasa 2. X tolak 2 kuasa 2. Lepas tu ada 2. 2 macam ni. Lepas tu dalam kurungan 2X tolak 1. 2X Tolak 1. tolak 1 macam tu. Ini apa campur? Kalau susun elok, terbalik susunan ni. Saya silap. Alhamdulillah. Apa dia? Susunan terbalik. Terbalik. Oh. Macam inilah 2x tolak 1. Ya. Tambah x tolak 2 kuasa 2 ya. Dia tak ada tambah. Tak ada tambah. Oh, darab macam tu je. Dia macam kurungan-kurungan. Oh, macam tu je. Alright. Ya Allah Akbar. Okey, tak apa. Saya pun cuba buat. Siapa lagi? U divided X. X tolak 2. Okey. Tambah V. Ya Allah. Okey. V du. Alright. Du dx. Okey. Alright. Okey. 3x tambah x tolak 2. Betul lah. Alright. Okey. Betul lah tu jawapan tu. Very good. Megat Ya, cikgu. Alright, betul jawapan tu betul. Cikgu, saya pun dapat jawapan yang sama juga, cikgu. Okay, good. Teruskan buat B pula Allah. Apalah. Allah, apa ni? Allahu Akbar. Okay, B. Amar dapat DYDI, Amar? Dapat cikgu. Sama jawapan dia Sama. Okay, good. Alhamdulillah.
Cikgu, Ya. saya dapat yang B ni. Aha, yang B. Kalau koordinat titik P saya dapat 1/2 dengan negatif 27/16. Negatif 27 Per 16. negatif 16 macam ni. Ya, ya. Okey, Q Kalau Q saya dapat 2/0. 20. Alright, good. Okey, terus soalan C. Negatif 27 8 tidak 16. Kita lah. Okey. Cikgu. Ya. Yang P saya dapat 1/2 negatif 27/16. Mhm. Yang Q saya dapat 2 dan 0. Okey, itu Amar ke tu? Aman. Alright, good. Cikgu, saya pun dapat jawapan sama juga. Sama juga. Okey, good. Teruskan C. Okey, untuk C ni dia suruh cari titik Q saja titik P tak payah. Sebab titik P ni nampak obvious sangatlah P ni sudah tentu dah titik minimum. Okey, Q tu kita nak tahu.
Cikgu, Ya. jawapan dia bagi tahu bentuk dia ke apa? Dia lah sama ada dia titik minimum ke maksimum ke atau titik lengkuk balas. Lengkuk balas. Lengkuk balas. Lengkuk Lengkuk balas. balas. Yes, betul. Okay, so titik Q ialah titik lengkuk balas. Sebab apa? Sebab kecerunan dia daripada 1 dia positif, bila 2 jadi sifar, bila negatif 3 jadi positif semula. So dia adalah bentuk titik lengkuk balas. Okay, good. Okay, ada lagi 11 minit macam tu tertinggal, lagi tinggal. Saya nak tunjuk satu lagi trik daripada selain daripada membuat lakaran sebegini kan. Kita dalam exam jarang keluar dia suruh kita buat lakaran sebegini. Okay. Kita akan minta untuk menggunakan pembezaan peringkat kedua. Okay, saya nak pergi balik kepada contoh contoh ini. Saya nak ambil titik soalan A ni sekejap. Dan saya nak letakkan fungsi itu ke dalam Desmos. Okay, sekejap ya. Mana dia? Sekejap. Bukan. Alright. Okay, fungsi dia tadi bentuk dia saya guna fx lah kali ni fx. Kenapa fx kosong pula ni? Okay, fx bersamaan dengan 2 x kuasa 3. InsyaAllah. X kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 5. Okey, betul ke? 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 12 tolak x. Okey. Betul lah tu. Okey, ini bentuk bentuk garis lengkung untuk persamaan ini. Okey. Sekarang saya nak tambah satu lagi fungsi sini, iaitu fungsi kecerunan bagi lengkung tu. Mungkin saya tukarkan sikit paksi x dia. Tukarkan 10 minus 10 kepada 10. Tengok macam mana. Okey, nampak cantik sikit. Okey. Pada satah kata yang sama, saya bubuh fx. Okey. Warna biru ni. Okey, apa maksud dia ni? Okey, saya nak ceritakan ni kena faham betul-betul Kalau kita tengok betul-betul, cuba tengok bagaimana saya punya arrow tu berada Lengkung yang garis lengkung fx ni dia bergerak jadi nilai dia positif. Okey. Dan dia nilai positifnya ditunjuk oleh curve warna biru ni. Garis lengkung warna biru ni nilainya positif. Berada di paksi x, di paksi y, nilai y yang positif. Okey. Kemudian garis lengkung ni menuju ke dia punya ni, apa tu, titik tolak 2 25. Tolak 2 25 tu dia punya titik pusingan. Waktu itu dy dx bersamaan kosong. Cuba tengok saya punya arrow kat mana. Garis lengkung warna biru tu mewakili dy dx. Okey. Dy dx betul-betul ada di atas paksi x. Bermakna dy dx tu bersamaan kosong lah. Pada titik x bersamaan tolak 2. Oh, ingat tau, garis warna biru ni ialah fungsi kecerunan, iaitu f tanda x.
Boleh ikut tak so far? Mula-mula mungkin susah sikit nak ikut. Okey. Keturunan dia sifar, jadi nilai dy dx pun sifar dekat sini. Sekali lagi, pada titik minima, iaitu tolak 1, negatif 2, dy dx jadi kosong. Jadi, garisan biru tu ada pada paksi X sekali lagi, iaitu pada nilai dy dx bermakna kosong. Dan apabila dia bergerak ke kanan, garis lengkung ni merah, warna biru pun akan jadi positif. Jadi, kita tengok untuk polinomial kuasa 3, apabila kita bezakan, kita buat pembezaan, fungsi pembezaan dia, fungsi keturunan dia akan menjadi satu hubungan kuadratik macam ni. Dan apabila dia merentas paksi X, garisan warna biru ni, apabila merentasi paksi X, bermakna dy dx bersamaan kosong. Bermakna garis lengkung warna merah ni berada pada titik pusingan. Okey, ada siapa yang faham? Ada siapa yang tak faham? Tolong mengaku. Saya kurang faham sikit. Kurang faham okey. Okey, saya ni. Alright. Saya turn off dulu garisan biru tu. Tengok lengkung fx dulu. Okey, pada tempat saya hover saya punya mouse kat sini, itu nilai dy dx dia negatif positif? Nampak tak saya punya mouse dia? Keturunan dia positif ke negatif? Positif. Positif kan? Positif. Positif. Pada tempat sini? Kosong. Kosong. Okey, saya turn on balik saya punya fungsi keturunan. Cuba tengok betul-betul. Pada kawasan apabila keturunan garis lengkung warna merah positif, nilai dy dx iaitu f tanda x warna biru ni adalah positif. Dan apabila saya berada pada titik pegun, titik pusingan negatif 2,25, keturunan dia sifar, betul tak? Betul. Jadi dia akan tengok, kalau saya bawa pointer tu ke bawah, negatif x bersama dengan 2, cuba tengok dekat mana garisan warna biru tu berada. Pada nilai sifar. X sebab negatif 2, tapi nilai dy dx nya iaitu kosong. Sebab dia merentasi paksi X. Faham tak tu? Okey, faham aku. Yang lain ada yang tak faham lagi? Boleh lagi. Boleh lagi. Kena faham ni tau, kena faham. Okey. Ini titik pusingan dia yang pertama, iaitu negatif 2,25. Di sebelah kanan dia, okey, pada titik-titik ni semua ni, nilai keturunan dia negatif ke positif? Negatif. Negatif. Kan? Negatif kan nilai keturunan dia. Disebab itulah garisan lengkung biru ni berada di kawasan negatif. Okey? Sebab tu garisan lengkung ni berada di bawah paksi X. Di bawah paksi X. Kalau di bawah paksi X maknanya negatif lah. Di atas paksi X dia positif, betul tak? Okey, faham aku. Sebab garisan warna biru ni mewakili fungsi keturunan bagi garisan warna merah ni. Okey? Okey, sekarang cuba tengok titik ini pula. Saya zoom in. Titik 1, negatif 2. Keturunan pada titik tu untuk garisan merah ni apa nilai dia? Kosong. Kosong. Sifar. Exactly. Pada titik, pada X bersamaan 1, garisan warna biru tu merentasi paksi X. Tengok, koordinat dia 1, 0, betul tak? Bermakna kosong tu ialah nilai keturunan untuk garisan merah. Sebab sekarang ni F tanda X ni adalah fungsi keturunan bagi garisan warna merah. Faham ke tak faham? Line biru yang merentasi fungsi dia. Line biru tu mewakili keturunan kepada garisan merah. Okey. Boleh faham?
Dia payah sikit nak ni. Ini apa ni nak hadam benda ni. Tapi tadi saya kena tunjuk graf dia. Ada tinggal berapa minit. Ada siapa lagi tak faham kat sini? Kalau tak faham, tolong katakan tak faham. Senang saya nak cerita sekali lagi. Amar, Akil boleh faham tak? Boleh lagi cikgu. Amar? Boleh cikgu. Okey. Okey, sekarang ni saya punya mouse ni berada pada garisan warna merah. Okey. Nilai kecerunan dia positif ke negatif? Dekat sini. Positif. Positif, kecerunan positif. Disebab itulah garisan biru ni, katakanlah saya pilih titik ni kan. Garisan biru ni, sebab itulah garisan biru berada di atas paksi X. Berada, cuba tengok tu. Pada titik 1.098 X susulan 1.098 dy dx ialah 1.822. Okey? Faham? Faham cikgu. Okey, sekarang saya nak bagi korang lebih confuse lagi ni. Saya nak bubuh satu lagi F tanda X. Warna biru, warna hijau tu pula. Okey. F tanda X ni mewakili pembezaan peringkat kedua. Ingat lagi pembezaan peringkat kedua, mana kita ambil fungsi kecerunan warna biru tu, kita bezakan, kita akan dapat garisan warna hijau tu. Okay. This is where the complication comes. Okay. Ini yang menjadi satu permasalahan sekarang ni. Okay, faham tak sekarang ni warna hijau ni mewakili pembezaan peringkat kedua? Faham cikgu? Ataupun dia mewakili fungsi kecerunan kepada fungsi kecerunan warna biru. So biru pembezaan first, hijau yang second. Ya, betul. Keduanya. Ya, betul. Okay, faham. Warna biru ni fungsi kecerunan bagi garisan warna merah tadi. Tetapi garisan hijau ni ialah fungsi kecerunan kepada fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan pada garisan warna biru. Sebab dia adalah pembezaan peringkat kedua, jadi dia adalah fungsi kecerunan kepada fungsi kecerunan. Boleh ikut? Boleh cikgu. Okey, sekarang saya nak letakkan balik garisan merah tadi tu, fungsi yang asal. Okey. Pada titik maksimum. Cuba tengok mungkin saya nak adjust balik sini. Y axis. Bubur 6. Tak boleh. Sekejap Alright. Pada garisan pada nilai maksima, cuba tengok kepada garisan warna hijau. Garisan warna hijau tu negatif ke positif? Pada titik maksima, X bersama negatif 2. Garisan hijau tu negatif ke positif? Garisan hijau kat sini. Pada X bersama negatif 2. Nampak tu? X bersama 2. Ini X bersama negatif 2. Nampak tu? Negatif. Negatif. Negatif 18 kan? Negatif 18. Sebab ia mewakili negatif 18 itu ialah kecerunan kepada fungsi kecerunan kepada garisan lengkung warna merah. Ingat garisan hijau ni adalah pembezaan peringkat kedua. Okey. Itu pada nilai maksima untuk fx. Kalau kita tengok nilai minima pada fx, iaitu x bersamaan 1, nilai y pula positif atau negatif? Positif.
positif kat sini. Mana dia? X bersama dengan 1. Alamak, susahnya nak sini. 1.18. Okay. The point saya nak cuba nak ceritakan di sini, dah pukul lebih pukul 10 dah. Ini dia saya nak ceritakan sedikit. Ini prinsip ni saya nak kena ceritakan supaya korang faham. Tapi bukanlah satu prinsip yang mudah nak difahami. Sekejap. Mana dia tadi? Ni. Sekejap, saya duplicate sekejap. Okey. Overtime sekejap Dah 10 lebih dah. Tapi ni saya kena cerita juga sebelum kelas yang berikutnya. 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 5. Okey. Fungsi keturunan dy dx ialah 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12. Alhamdulillah. Jadi kita cari titik pegun ataupun titik pusingan lah. Titik pusingan dy dx sama dengan kosong bermakna 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12 bersama dengan kosong. Permudahkan. Jadi saya buat cepat-cepat Betul kot, hopefully. Tak ada silap negatif dengan positif. Jadi x tolak 2 x sama 1. Betul tak? Kita tengok balik graf tadi. X 2 1. Tolak 2 dan 1. Betul lah. Tolak 2 dan 1. Okey. Alright. Sekarang kita tengok dy pembiasaan peringkat kedua pula. D2y per dx kuasa 2 bersama dengan 12x tambah 6. Okey. Kita kalau nak tahu sama ada mana-mana satu titik negatif maksima atau minima, kita cek nilai dy dx. Okey. Pada x bersamaan tolak 2, d2y dx2 bersamaan dengan 12 darab negatif 2 tambah 6, iaitu negatif 24 tambah 6, iaitu negatif 18. Okey. Settle dah untuk x negatif 2. Ini bermakna ini mewakili titik titik maksimum, maksimum. Pada x bersama dengan 1 pula, d2y dx2 bersama dengan 12 darab dengan 1 tambah 6, iaitu 18. Bermakna ini adalah titik minimum. Cuba tengok nilai dy dx ialah negatif 18 dan 18. Betul tak? Kita tengok balik pada graf tadi. Pada titik maksima 2.25, kita tengok garisan hijau, iaitu pembezaan peringkat kedua. Okey, negatif 2, tengok nilai d2y dx2 berapa tu? Cuba tengok. Apabila x sama negatif 2. Nampak tak tu? Nampak. Apa? Negatif Nampak 2. Ego? Negatif 18 kan? Negatif 18. Negatif 18 adalah nilai d2y dx2. Nilai dia negatif. Dan pada titik minima, x sama 1, nilai d2y dx2 pula ialah 18. Nampak? Sama macam yang saya kira tadi. Okey. Conclusionnya di sini, lepas saya tunjuk graf tadi tu, mungkin di antara kamu bertiga ni mungkin masih belum faham, masih blur-blur lagi. Biasalah, untuk mula-mula memang blur-blur sikit. Tapi
dia punya conclusion saya nak beritahu, pada titik pegun, okey, pada titik pusingan, apabila, ini statement saya nak tulis ni statement sangat penting ya. Apabila d2y dx2 ialah negatif, maka itu adalah titik maksimum. Alamak, tak cukup ruang. Lebih kurang lah tu. Okey. Apabila d2y dx2 pula positif, maka titik tu adalah titik minimum. Okey. Statement yang ini yang saya tulis ni perlu ingat saja. Perlu ingat. Kalau tak ingat, yang lebih baik sekali dapat faham sebagaimana yang saya tunjuk graf tadi tu. Kalau boleh ingat pun dah okey dah. Kalau negatif ya d2y dx2, maka itu titik maksimum. Kalau d2y dx2 positif, maka itu titik minimum. Kita tak perlu pun cari nilai dia negatif 18 ke 18 ke. Kita hanya tahu, kita perlu tahu dia negatif atau positif saja. Positif saja mesti minimum. Kalau negatif saja mesti maksimum. Jadi, apabila kita buat cara ini, kita tak perlu lagi buat lakaran graf macam ni. Tak perlu lagi kita buat. Tak penting lagi dah. Kita hanya tengok nilai pembezaan peringkat kedua saja. Sama ada dia positif atau negatif. Kalau negatif, itu titik maksimum. Kalau positif, itu titik minimum. Okey, boleh ikut? Boleh go. Alright. Saya tak sempat nak tunjuk contoh dia hari ni. So, kita jumpa lagi hari Ahad, lambat lagi ya. Tapi in the meantime tu, mana-mana homework yang saya bagi tu tolong buatlah. Okey. Homework untuk hari ni yang saya bagi tadi mana dia? Mana dia? Hilang dah. Ada tadi. Ni nombor 1 ni. Ini homework ni. Okey, ini tolong buat. Alright, latihan kendiri 2.10. Nombor 1. Nombor 2 kita dah buat kat sini. Nombor 1 kita tak buat lagi. Tolong buat Alright. Next hari Ahad nanti kita akan revisit balik tentang konsep pembezaan peringkat kedua ni, dan kita akan tunjuk contoh, beberapa contoh macam mana kita nak apply untuk memastikan sama ada itu titik positif, titik maksimum atau minimum. Okey? Boleh ya? Boleh cikgu. Okey, sabar. Kalau tak Boleh faham juga. lagi tu, sabar dulu. Kita akan cerita lebih lanjut lagi.